Okay, insyaAllah kita boleh start sekarang. Boleh kan semua? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir dalam live ni maupun semua yang hadir depan mata saya sekarang ni, insyaAllah. Okay, untuk malam ni kita akan belajar satu hadis, iaitu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, yang mana Nabi ni sendiri orang yang mulia. Nabi ni sendiri orang yang akan bercakap, tak akan bercakap melainkan apa yang Allah wahyukan pada Nabi. Jadi malam ni, malam yang anda semua tengah tengok live ni, kita akan bahas tentang kata-kata manusia yang paling mulia atas muka bumi ni. Okay semua? Jadi, minta semua yang hadir dalam live ni, kita nak dengar satu perkataan yang mulia. Jadi minta semua hadirkan buku dan juga pensel untuk tulis nota. Kita kalau pergi event macam, event apa-apa sekarang kita buat nota macam, penting event ni, apa semua. Ini bukan event apa, hanya live yang kita mengajarkan ilmu hadis tentang pada orang lain kan. Jadi minta semua bersemangat, sediakan buku dan pen, insyaAllah. Okay, hadis malam ni tak berapa panjang sangat, tapi kita akan bahas sama-sama insyaAllah. Okay. An Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Siapa kenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni? Siapa yang boleh komen sikit? Siapa yang kenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni? Saya harap tak ada orang yang jawab sahabat lah. So, semestinya lah sahabat. Jawab selain sahabat Nabi. Siapakah dia? Okey, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni adalah seorang sahabat yang dia hendak berhijrah ke Madinah. Akan tetapi dihalang oleh orang kufar Quraisy. Dia nak pergi berhijrah ni. Tapi orang Quraisy ni dah halang. Dia tak boleh. Seperti mana kita tahu, para sahabat ni nak berhijrah tak lain tak bukan. Seperti mana kita tahu, para sahabat ni dia berhijrah bukan hanya sebab nafsu dia, tapi untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul. Jadi nak berhijrah, kemudian orang kufar Quraisy ni halang. Kemudian tahu tak apa yang dia buat? Dia offerkan harta dia semua semata-mata untuk dia pergi berhijrah ke Madinah. Dia offer, dia cakap, okay, kita buat deal. Kau lepaskan aku akan bagi tahu kat mana harta, semua harta aku. Kau ambil semua harta aku dengan syarat kau lepaskan aku. Kau biarkan aku berhijrah ke Madinah. Jadi orang kufar Quraisy ni pun lepaskanlah. Lepaskan. Sebab apa? Sebab dia dapat harta. Nama kufar Quraisy kan. Dia lepaskan sebab dia nak harta. Jadi Suhaib bin Sinan ni pun dia pergilah. Pergi berhijrah dalam keadaan dia tak ada apa-apa langsung. Dia nak pergi Madinah, nak berhijrah. Bukan nak pergi travel. Kita kalau nak pergi travel kan, 3 hari je pun. Tapi seorang tu nak pergi travel 3 hari tu, bawa satu luggage. Ini sahabat ni. Nak pergi berhijrah kerana Allah SWT. Bukan sebab nak happy-happy. Tapi dia berhijrah dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Malulah sikit kita kan. Nak pergi berhijrah bawa satu luggage, satu bag. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang pengenalan sahabat Nabi SAW, iaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi ni bukan nama dia, itu nama kabilah dia. Itu nama kabilah dia. Jadi hadis ni hadis yang tak silap saya hadis yang kedua. Dah abain nawais fi salamatin nafsiyah. Dah hadis yang kedua. Seingat saya lah. Tengok. Jadi, ini sedikit sebanyak tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi ni adalah nama kabilah dia, iaitu dia daripada kabilah Rum. Jadi, dia digelarkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Itulah sedikit sebanyak tentang perawi hadis ni. Kemudian dia meriwayatkan hadis Nabi SAW, perkataan orang yang mulia, iaitu Nabi SAW. Kita start faham sekarang. Hadis yang kedua. Ajaban li amril mu'min. Ni kata-kata, nampak tak? Korang nampak tak hadis ni? Okey. Ajaban li amril mu'min. Ini Nabi yang cakap ni, Nabi yang cakap. Ajaban li amril mu'min. Sangat takjub. Nabi sendiri, Nabi yang mulia,
takjub dengan urusan orang-orang yang beriman. Bila Nabi takjub, Nabi takkan buat benda yang melainkan Allah wahyukan. Jadi bila Nabi takjub, Allah sendiri pun takjub. Dan bila Allah takjub, semua benda yang beriman semua akan takjub. Adakah diorang tak tahu tentang benda ni? Diorang tahu. Tapi diorang tahu bahawa benda ni tak semua orang boleh amalkan. So Nabi takjub. Macam, aku pelik lah dengan urusan orang beriman ni. Ajaban li amril mu'min. Nabi yang cakap ni. Kita, kalau Perdana Menteri contohnya kan. Perdana Menteri cakap, budak ni pandainya, pelik sikit kan, dia apa macam ni macam ni. Kita rasa macam, bangga apa semua kan. Ini bukan Perdana Menteri ke apa kan. Bukan orang yang berpangkat apa. Nabi sendiri, orang yang mulia, kekasih Allah. Dia cakap, peliknya urusan orang beriman ni. Pelik sangat urusan orang beriman ni. Jadi, orang yang ada sifat-sifat apa yang Nabi pelik ni, dia adalah orang yang hebat. Kita sambung hadis kita. Inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya, urusan orang-orang beriman tu semuanya baik. Urusan orang-orang beriman semuanya baik. Tak ada satu pun yang buruk. Okey, jadi tak ada satu pun urusan orang beriman ni semua yang buruk. Kalau orang tanya kan, ya ke tak ada? Habis macam mana pula kalau dia ni makan nasi contoh kan. Makan nasi, makan coklat, makan benda-benda yang kurang sihat. Lepas tu dia sakit perut. Tak ke itu satu, apa orang kata, satu masalah? Macam boleh inna amrahu kullahu khair? Kita nak jawab apa? So korang komen sikit. Kalau ada orang tanya macam tu, kita nak jawab apa? Nabi cakap, semua urusan orang beriman ni, semuanya baik. Tapi kalau dia makan, lepas tu sakit perut, baik ke untuk dia? Okey, jawapan dia ada terselit dekat dalam hadis juga. Tapi kita belum syarah sampai habis. Jadi kita sambung. Walaysa zakah li ahadin. Dan tidak ada pada seseorang pun illa lil mu'min. Maksudnya benda tu tak ada dekat orang lain. Melainkan ciri-ciri tu ada dekat orang beriman je. Walaysa zakah li ahadin illa lil mu'min. Semua benda urusan yang baik ni kan, yang Nabi pelik ni, benda tu hanya ada dekat orang beriman. Kalau orang tu tak beriman, benda tu tak ada. Menunjukkan betapa hebatnya benda ni sampai Nabi pun kagum. Nabi pun macam, macam mana urusan orang beriman ni semua macam dia chill, dia santai, boleh apa orang kata? Boleh hadapi semua tu. Dia boleh semua tu dia boleh hadapi dengan biasa. Sebab tu Nabi pelik. Nabi tahu, Nabi orang yang mulia ni. Bukan orang yang berpangkat. Macam, Nabi sendiri orang yang mulia kan. Apa benda ciri-ciri yang Nabi pelik tu? Ni dia. In asabat husarra syakar fakana khairan lah. Sekiranya benda tu menimpa. Sekiranya benda tu menimpa. Macam mana nak cakap? In asabat husarra. Sekiranya benda tu menimpa kegembiraan. Macam mana? Kira mendapatnya kebaikan, orang mukmin ni bila dapat benda baik, dia dapat benda baik kan? Syakar, fakana khairan lah. Dia bersyukur. Sebab apa dia bersyukur? Sebab dia tahu benda tu baik untuk dia. Dia tak ada riak, dia tak ada perasaan macam, apa orang cakap? Macam nak menunjuk-nunjuk, tak ada. Bila satu baik tu ada kat dia, dia bersyukur. Benda pertama dia buat, dia bersyukur. Dia bersyukur, fakana khairan lah. Sebab dia tahu, benda tu adalah benda yang baik untuk aku. Dia tak ada riak, dia tak ada menunjuk, dia tak ada expose dekat social media atau benda selainnya kan. Dia tak ada buat benda tu. Yang benda pertama sekali dia dapat benda tu adalah dia bersyukur. Bersyukur. Kita tengok dulu kan. Apa benda, kita nak tahu dulu apa benda yang bersyukur ni apa benda kan. Selalu kita dengar kan, bersyukur dulu. Tapi kita tak pernah tahu pun. Bersyukur ni maksudnya dia macam mana, takrif dia apa semua kan. Jadi kita nak bahas. In asabat husarra syakar fakana khairan lah. Kita tengok yang pertama syukur yang selalu kita dengar tu, ini dia.
ta'atul mut'im. Syukur yang selalu kita dengar tu, ini ada. Ta'atul mut'im. Maksud dia apa? Taat kepada orang sang pemberi nikmat. Sang pemberi makanan, sang pemberi rezeki. Inilah dia. Selalu kita cakap syukur. Macam mana nak syukur? Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak buat benda yang lara, kita tak buat benda yang sia-sia, kita tak buat benda yang merugikan kita. Tapi kalau kita sebut syakar, ni dia, ta'atul mut'im. Kita taat. Contohnya kita apa? Contoh dia apa, Ustaz? Kita taat pada sang pemberi rezeki ni. Kita belajar ilmu sekarang ni, kita menuntut ilmu, kita solat, dengar cakap mak ayah, kita tak menipu, kita jadi orang yang jujur, tak ambil riba dan sebagainya. Itulah syukur, ta'atul mut'im. Benda yang pertama, cara untuk kita syukur adalah ta'atul mut'im. Taat sang pemberi rezeki. Siapa tu? Allah. Allah Jalla fi'ula. Ta'atul mut'im. Kita pergi pula dekat apa? Orang cakap dekat maksud syukur yang seterusnya, iaitu syukur bil lisan. Asyukur bil lisan. Okey, jadi yang seterusnya kita nak tengok bersyukur. Taat kepada sang pemberi rezeki. Taat kepada orang yang beri kita makan. Macam mana? Ini dia. Bersyukur dengan lisan. Macam mana bersyukur dengan lisan tu? Siapa tahu? Boleh komen sikit. Siapa tahu apa maksud bersyukur dengan lisan? Macam mana? Macam mana tu kita nak bersyukur dengan lisan? Ucap Alhamdulillah. Masya Allah. Itu pun salah satunya. Syakar bil lisan. Bersyukur dengan lisan. Salah satunya kita cakap Alhamdulillah. Bila kita dapat sesuatu, kita bersyukur. Oh, benda yang kita suka kan? Kita dapat benda yang kita suka, kita cakap dulu Alhamdulillah. Itu benda yang pertama. Alhamdulillah, Subhanallah. Benda-benda yang baik. Itu cara untuk kita bersyukur dengan lisan kita. Terkadang kalau kita dapat satu benda yang kita suka kan, apa selalu benda yang kita cakap? Contoh kita dapat benda yang kita suka, contoh handphone. Kita dapat handphone. Ui, baiklah handphone ni. Canggih apa semua kan. Jarang kita dengar orang zaman sekarang ni, jarang kita dengar orang zaman sekarang ni, dia cakap, Alhamdulillah Allah bagi rezeki kat aku. Handphone yang Masya Allah, tabarakallah, hebat kan. Lagi pula zaman sekarang ni ramai orang yang iPhone lah, nak Samsung dan sebagainya kan. Bila dapat je macam, terima kasih belikan. Dia tak ada balikkan nikmat tu pada Allah. Terkadang pula orang tu dapat rezeki kan. Baik rezeki ni daripada Allah kan. Dia tak ada, betul lah apa yang dia cakap tu. Tapi kalau sebaiknya, dia cakap Alhamdulillah, Masya Allah. Kan? Itu salah satu bersyukur dengan lisan. Contohnya apa lagi? Berzikir. Berzikir bersama. Kita subhanallah kan. Kita dapat nikmat. Lepas tu kita macam, dah habis. Contoh makanan. Kita dapat makanan. Kita makan makanan. Lepas tu kita bersyukur. Bersyukur dengan lisan. Okay, kita berzikir. Subhanallah, subhanallah. Kita tak lupa Allah. Itu cara-cara bersyukur dengan lisan. Kelas apa ni Ustaz? Sekarang kita tengah mengajar ataupun belajar hadis Nabi SAW. Dan sekarang kita tengah bahas tentang syukur. Macam mana syukur tu? Okey, ini yang pertama. Syukur dengan lisan. Yang kedua, syukur lisan bil qalb. Bersyukur dengan al-qalb. Apa al-qalb? Kolbun. Dah berasal daripada bukan berasal lah. Dah dimelayukan orang cakap. Kolbun.
Apa maksud qalbun? Asyukru bil qalb. Bersyukur dengan hati. Benda ni pun ramai orang yang tak tahu. Mungkin kita tahu, oh bersyukur. Rupanya dalam syukur tu sebenarnya ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan hati. Sekarang kita nak bahas syukur dengan hati tu macam mana? Syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah kita mengakui. Kita dalam hati kita cakap, oh semua ni rezeki daripada Allah. Semua nikmat ni berasal daripada Allah. Terkadang kan, kalau kita dapat nikmat, apa selalu kita buat? Kita ada tak bersyukur dengan hati? Yang paling pun, oh ada rezeki, ada makanan ada makanan. Ada makanan, lepas tu dia bukan macam, oh ni semua daripada Allah ni. Tak ada. Lepas habis makan ni, aku nak pergi sedia baju lah. Lepas makan ni aku nak pergi main bola lah. Lepas makan ni aku nak keluar lah, nak pergi kerja lah sebagainya. Ramai orang, ramai tak? Kalau dalam life ni sendiri kan, cuba tengok balik diri kita. Ada tak di segelintir kita yang macam tu? Kita dapat makanan ni dah sebab dah hari-hari kan. Oh ada sarapan. Hati kita rasa macam, oh sarapan lah, biasa sarapan. Tak ada pun rasa macam, oh ni rezeki daripada Allah ni. Aku kena bersyukur betul-betul. Kena akui yang nikmat ni daripada Allah. Mengakui. Itu cara untuk kita bersyukur dengan hati. Jarang orang buat benda ni. Siapa yang dah tahu dan dah amalkan, Masya Allah, tabarakallah. Ada juga yang dah tahu tapi tak amalkan. Jadi lepas kita tahu ni, saya harap semua orang saya harap semua orang boleh hadirkan semua ni. Syukur bil lisan, syukur bil qalb. Ada satu lagi. Siapa tahu? Syukur bil Siapa tahu satu lagi? Lisan dah. Lidah dah. Hati dah. Satu lagi apa? Bil jawarih. Masya Allah. Bil jawarih. Bersyukur dengan tubuh badan. Ini pun ramai orang jarang buat. Ramai orang yang tak buat benda ni. Syukur bil lisan, syukur bil qalb, syukur bil jawarih. Dah ada yang tahu pun belum tentu dia boleh amal. Yang pertama kita dah bahas tentang lisan. Lidah dengan kita berzikir, kita ucap alhamdulillah. Sekiranya baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sekiranya benda tu yang kita tak suka, pasti ada hikmah di sisi Allah. Dan doa yang kita patut baca adalah alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli hal. Lepas tu asyukur bil qalb. Dengan kita akui, oh segala nikmat daripada Allah. Aku dapat bernafas. Aku dapat bergerak 360 sendi. Aku dapat solat, aku dapat sujud, aku boleh bangun macam orang biasa. Ada orang bangun-bangun dah tak ada nyawa. Ada orang bangun-bangun mungkin dah cacat ke dan sebagainya kan. Tapi Allah mesti bagi kita. Tapi kita pula yang kurang bersyukur kan. Kemudian syukur bil jawarih. Jawarih ni adalah syukur dengan tubuh badan kita. Macam mana pula syukur dengan Macam mana pula syukur dengan tubuh badan kita? Siapa tahu? Cuba komen. Bersyukur dengan tubuh badan kita. Okey, bersyukur dengan tubuh badan kita dengan bila kita dah alhamdulillah, kita dah akui semua daripada Allah kan. Lepas contohlah kita makan. Lepas kita makan je, kita macam buat apa yang Allah sukalah. Contoh tolong mak kan. Mak kata, "Adik, tolong buang sampah." Kita pun, oh ni dengar cakap mak ayah tu satu ibadah. Satu ibadah dengan asyukur bil jawarih lah, samalah. Bersyukur dengan tubuh badan. Kita tolong mak ayah kita. Kemudian kita solat. Kemudian kita tolong orang. Masya Allah. Lagi apa lagi? Kita berdakwah. Beri manfaat pada orang. Kita orang yang memerlukan. Asnaf dan sebagainya. Kita ziarah dia. Tak cukup kita bagi makan. Kita bagi ilmu kat dia. Kadang orang asnaf ni kan. Dia kurang ilmu. Tapi banyak bantuan masuk. Jadi kita dalam life ni. Cuba jadi orang yang bila bagi bantuan tu bagi sekali ilmu. Semoga orang tu dapat amal, kita dapat pahala. Kita mati, orang tu beramal lagi, kita pun dapat pahala lagi. Nampak tak?
hebatnya Allah. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan tubuh badan. Solat, haji, apa lagi? Ziarah orang sakit, tolong orang miskin dan sebagainya kan. Itu semua apa yang Allah suka. Kebanyakan kita kalau dapat nikmat je, kita macam susah betul nak hadirkan dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Kadang kalau kita dapat nikmat, susah juga untuk kita bersyukur dengan hati. Kadang kalau kita dapat nikmat juga, kita susah untuk bersyukur dengan tubuh badan kita. Betul tak? Kita lepas makan, ada tak kita pergi ziarah orang sakit? Ada tak kita pergi kemas bilik? Ada tak kita pergi tolong mak ayah? Terkadang kan, yang anak-anak ni pun kan, macam remaja macam saya juga. Kalau mak suruh je, nantilah kejap, ada last rank ni. Nantilah kejap, ada kerja sekolah apa, datang tengok movie. Nantilah kejap, ada hal macam-macam alasan dia bagi. Kadang kata mak kita kata, abang tolong bagi makanan ni, mak dah masak untuk jiran. Mak dia nak buat baik, tapi ada abang dia kata, oh nantilah, nanti sikit lagi. Tahu-tahu dah sampai esok tak bagi-bagi. Tahu-tahu mak ni dah basi ni, makanan siapa ni? Nampak tak? Jadi bersyukur dengan lidah berzikir ataupun alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, kita akui rezeki kita semua daripada Allah. Bersyukur dengan jawarih, kita buat baik dengan tubuh badan kita. Okey, jelas ke? Kalau ada yang tak jelas, boleh tolong komen. Okey Kalau jelas, kita pergi perbahasan yang seterusnya. Apa dia? Kita tengok kan, Nabi SAW dalam surah apa ni? Allah cakap, sungguhnya kami telah bagi engkau nikmat yang sangat banyak. Maka dirikan solat dan sembelihlah. Siapa tahu surah apa? Siapa tahu surah apa? Allah cakap, sungguhnya kami telah bagi banyak nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah suruh Nabi bersyukur dengan apa? Dirikan solat dan buat sembelihan, buat kurban. Kausar, Masya Allah. Inna a'tainakal kausar. Sungguhnya kami telah bagi engkau banyak nikmat. Nampak tak? Nabi pun ada banyak nikmat. Sedangkan Nabi ni kita tahu rumah dia kecil. Kemudian tidur pun atas kapet, berbekas sampai badan. Sedangkan dia ulul amri, Perdana Menteri. Kalau kita dekat zaman Nabi tu kan, banyak nikmat kita kufur sebenarnya. Nabi yang macam tu pun Allah kata, banyak nikmat aku telah bagi kat Nabi Muhammad SAW ni. Banyak nikmat yang Allah bagi kat Nabi. Kemudian Allah suruh Nabi bersyukur dengan apa? Fasalli li rabbika wanhar. Cara bersyukur dengan jawarih kan? Jawarih. Tubuh badan kita. Fasalli li rabbika. Maka dirikan solat kepada Tuhan kau. Nampak? Solat pun salah satunya. Dalam apa? Dalam surah ni pun Allah beritahu syukur dengan jawarih. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah. Itu semua bersyukur dengan jawarih. Cuba kita tengok diri kita kan. Banyak sangat nikmat yang kita telah kufur. Nabi yang Perdana Menteri pun hidup. Kita tahu kan Nabi macam mana? Dengan apa, dihina, dicaci oleh orang kafir. Kemudian rumahnya sempit dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Inna a'tainakal kausar. Jelas Kemudian lepas kita tahu syukur tu terbagi pada 3, lisan, qalb, jawarih. Kita sebagai manusia ni takkan nak buat macam tu je kan? Mesti ada balasan. Kita kalau kat dunia ni, semua benda kita nak balasan kan? Contoh kan, mak kita suruh kita solat. Adik dah solat, contohnya zuhur belum? Adik dah solat zuhur belum? Kata belum, nantilah kejap lah, penat lah apa kan. Adik bangun solat zuhur, nanti mak belikan aiskrim Magnum contohnya kan. Agak-agak budak tu bangun berlari tak nak solat. Nak dapat Magnum Itu kat dunia. Kat dunia kalau dia solat. Cuba bayangkan kan. Kita bersyukur dan dapat ganjaran. Dekat dunia lagi Allah dah balas. Dalam surah Ibrahim ayat 7 kan. Apa? Allah sebut, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
Inna azab lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Ni ganjaran bersyukur dekat dunia. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur. Sekiranya kamu bersyukur ni Allah sebut ni. Apa yang kita dapat? La azidannakum. Pasti Allah akan tambah nikmat. Contohnya kan, kita tengah gosok baju contoh. Kita bersyukur, ya Allah, hai, aku dapat lagi serika baju. Tengok orang kat Palestin tu kan, tak ada, diorang tak ada iron, baju pun cukup je untuk diorang. Oh, Alhamdulillah aku dapat bersyukur kan, dapat iron baju. Tiba-tiba datang kawan kita bawa Maggi. Datang kawan kita bawa Maggi, member flower. Nak sikit tak? Sini lah, makan. Nampak? Dia bersyukur dengan nikmat yang ada dekat diri dia. Kemudian Allah tambah dengan apa? Allah datangkan Maggi. Member dia offer Maggi, makan. Dia pun makan. Tengah makan, ya Allah, aku dapat makan Maggi ni, Allah. Sedap ni. Sekejap Lepas tu datang pula kawan dia tu kan, bawa Maggi. Dia pun makan, bersyukur lagi dengan Maggi. Lepas tu, kawan dia datang pula bawa air. Extra Joss, mangga kan. Datang bawa air. Lepas tu dia kata, jom minum rasa-rasa air ni. Rasa-rasa air ni, minum seorang sikit. Nampak tak? 3 kali Allah bagi. First dia bersyukur dengan diri dia. Lepas tu Allah tambah dengan datangkan Maggi. Lepas tu Allah datangkan lagi dengan tambahkan extra jus mangga. Itu salah satu contoh yang kita boleh dapat lah. Dan Alhamdulillah benda ni berlaku. Jadi memang betul, kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah. Sebaliknya, walain kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, inna azabi, azab Allah ni lasyadid. Sangatlah sakit, sangatlah pedih, sangatlah dahsyat. Kalau kamu kufur, kalau kamu syukur, Allah tambah. Kalau kamu kufur, Allah azab. Jadi tak rugi pun kalau kita jadi orang yang bersyukur. Sangatlah tak rugi kita jadi orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah akan tambah lagi. Allah tambah. Ramai yang tak tahu, ramai yang tak fikir. Sebenarnya nikmat yang ada kat diri kita ni sendiri pun adalah satu nikmat yang perlu kita syukur. Ramai orang rasa macam, oh, badan aku ni badan aku lah. Dan nikmat yang Allah datangkan tu, bagi dia nikmat yang Allah datangkan tu, contohnya macam rezeki benda yang tak disangka kan. Macam datang makanan, datang apa sebagainya. Dia begitu je nikmat. Sedangkan nikmat dekat diri dia tak tengok. Ramai orang yang macam tu. Dia tak tengok dekat diri dia. Sedangkan itulah benda yang patut kita syukur. Hari-hari. Hari-hari kita bangun, tidur, bangun, bekerja sebagainya. Allah bagi semua nikmat tu kat kita. Jadi, malulah sikit dengan Allah. Sebab Allah bagi banyak nikmat. Tapi kita still kufur dengan Allah. Still lagi buat benda yang sia-sia. Buat benda yang tak perlu pun sebagai satu hamba kepada Allah kan. Jadi jelas Ada apa-apa yang tak jelas lagi? Apa-apa yang tak clear lagi? Jadi, jadilah orang yang bersyukur. Sebab tak akan rugi menjadi orang yang bersyukur. Okey? Alhamdulillah, jelas. Ini ganjaran kat dunia. Ganjaran dekat akhirat pula apa dia? Siapa boleh bagi tahu ganjaran dekat akhirat? Ini baru ganjaran kat dunia ni. Allah dah tambah. Allah tambah lagi nikmat dunia kan. Siapa tahu? Ganjaran dekat akhirat. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa amantum. Okey, ini adalah ganjaran. Allah sebut dalam surah
An-Nisa ayat 147 Ni adalah ganjaran bagi orang yang bersyukur dekat akhirat. Dan saya rasa pun benda ni tak ramai juga orang tahu. Rupa-rupanya kalau kita bersyukur, kita akan dapat ganjaran ni. Jadi korang boleh selitkan nota tu Surah An-Nisa ayat 147. Syurga Firdaus, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay. Allah beritahu Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan mengazab bagi orang apa? Sekiranya dia bersyukur dan dia beriman. Sekiranya kamu bersyukur dan kamu beriman. Dia azab kat sini adalah dekat akhirat. Sekiranya kita bersyukur, kita beriman dekat dunia ni. Kat dunia ni. Dah lah dekat dunia Allah tambah rezeki kita. Kemudian bila pergi ke akhirat pula, kita orang yang bersyukur ni tadi, Allah takkan azabkan kita. Allah takkan azab kita. Ramai yang rasa kita kalau nak jauh daripada azab Allah, buat amalan macam ni. Tapi dia lupa. Kita bersyukur ni pun, kita boleh terlepas daripada azab Allah dan masuk dalam syurga. An-Nisa 147. An-Nisa 147. An-Nisa 147. Ini ganjaran Allah sebut dalam Al-Quran bagi orang yang bersyukur. Ganjaran dia dekat akhirat adalah Allah takkan azab dia dan masukkan dalam syurga. Syurga. Sorry. Nama kawan saya Iman. Nama kawan Iman sekalipun macam ni sekalipun, belum tentu dia boleh masuk syurga. Nama saya Iman. Mungkin Wallahualam lah kan. Tapi nak katanya nama tu tak ada kaitan dengan amalan kita. Jadi salah satu cara untuk kita masuk syurga Allah, untuk tak diazab oleh Allah SWT adalah bersyukur dan beriman. Siapa kat sini rasa lagi bersyukur tu rugi? Rasa macam, buat apa aku nak bersyukur? Siapa rasa benda tu? Cuba komen. Siapa yang rasa sekarang ni bersyukur tu rugi bagi dia? Macam, tak payahlah bersyukur, biasa je lah. Allah nak bagi, Allah tak nak bagi dah. Benda tu jangan, itu hanyalah bisikan syaitan. Siapa je tak nak? Dia bersyukur kat dunia, Allah bagi dia, Allah tambah rezeki dia. Dia bersyukur dekat dunia. Kemudian dekat akhirat dia datang kepada Allah, dia rasa dia masuk dalam neraka. Tapi Allah kata, sebab kau bersyukur, aku tak azab kau dan masuk dalam syurga. Nampak tak betapa rahmatnya Allah? Okey, jelas kat sini? Siapa yang belum jelas lagi tentang syukur? Okey, kalau semua dah jelas, kita pergi pula dekat sambung pula hadis tadi tu. Jadi in asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Orang yang dapat nikmat ni, dia bersyukur. Sebab apa? Sebab dia tahu itulah benda yang terbaik untuk dia. Kemudian Nabi sambung lagi, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sekiranya menimpa benda yang dia tak suka ataupun mudarat kat dia, dia bersabar. Sebab apa? Sebab dia tahu sabar tu adalah baik untuk dia. Sabar ni yang paling susah kita nak apa orang cakap? Paling susah untuk kita kawal. Kan? Kadang orang tu cakap, kau jangan sampai aku hilang sabar. Sabar ni tak boleh hilang. Kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia tak sabar tu. Sabar ni, dia tak boleh hilang. Kalau dia cakap macam tu kan, kau jangan sampai aku hilang sabar dengan kau, maksudnya dia tak sabar. Sebab apa? Sabar ni, dia kena berterusan sampailah dia mati. Kalau dia cakap macam tu, maksudnya dia belum sabar tu. Terkadang kan, kita jalan sikit, lepas tu kita tersandung batu. Benda pertama yang dia cakap, aduh. Lepas tu mula ada mencarut kan, bo, abah dan sebagainya. kan. Dia tak boleh nak bersabar. Dia susah untuk sabar. Dan benda ni lah yang Nabi pelik. Yang Nabi pelik, yang Allah pelik dan sebagainya. Nabi orang yang mulia, kekasih Allah pelik. Macam mana semua urusan orang beriman boleh apa orang kata? Boleh sempurna. Sebab bila dapat nikmat, dia bersyukur. Bila kena mudarat, dia bersabar.
Kita tengok apa itu sabar. Sabar adalah as-sabr al-habsu. As-sabr adalah al-habsu. Tolong bawa je ni. Okey, ni dia. Okey, sabar. Kita nak tahu pula apa itu sabar kan? Kita nak jadi orang yang ditakjub oleh agama dan Nabi ni. Nabi, kita nak jadi orang yang terbaik kan? Yang Nabi takjub. Bukan orang berpangkat tapi Nabi. Apa dia? Sabar. Sabar tu apa? Ya, al-habsu. Dia menahan. Dia menahan diri dia. Apa dia yang pertama? Habsul lisan anit tasyakki. Ni yang kita cakap tadi. Dia tahan diri dia, dia tahan lidah dia anit tasyakki. Daripada orang kata mengadu, mengeluh. Dia tahan lisan dia tu, dia tahan lidah dia. Bila dia dapat satu benda yang dia tak suka ataupun mudarat, dia tahan. Dia macam, okeylah, alhamdulillah ala kulli hal. Dia tak ada macam, aduh ya Allah kenapa kau bagi aku macam ni. Tak pun dia terus jumpa mak dia, aduh kenapa orang jadi macam ni Dia cakap mak dia macam tu kan. Dia tak ada. Orang yang beriman, yang dia betul-betul sabar, ni, habsul lisan anit tasyakki. Habsul lisan anit tasyakki. Dia tak akan mengeluh. Kalau dia mengeluh pun, dia mengeluh dekat Allah. Ya Allah, aku dalam kesusahan. Aku ditimpa apa semua ni kan. Dia tak ada pun macam, aduh kenapalah aku yang dapat macam ni. Lepas tu dia berdatang kat member dia. Asal aku macam ni Aku dapat benda yang aku tak suka, kenapa aku macam ni Kalau macam tu, dia belum sabar. Kalau dia mengeluh, dia mengadu kat orang, dia belum sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, habsul qalb anit tasakhut. Dia tahan hati dia daripada murka, daripada marah. Dia tahan hati dia. Bila kita dah, contoh tadi kan, dia tersepak batu ke tersepak meja kan, hati dia mesti panas macam, ya Allah sakitnya, rasa nak tumbuk orang kan dia. Tapi kalau dia betul-betul sabar, dia tahan hati dia daripada marah. Macam, semua ni Allah dah takdirkan memang terbaik untuk aku. Apa yang dia boleh cakap, alhamdulillah kulli hal. Tu je. Dia tak ada macam, dalam hati dia ni kan, sepanjang perjalanan bad mood. Tak ada. Contoh dia nak keluar kan, dia tersepak batu. Dia nak pergi mall, nak berjalan apa semua kan. Sepanjang dia pergi, balik tu tak ada mood. Sebab apa? Sebab dia tersepak batu tadi. Jadi, orang yang betul-betul bersabar, dia tahan hati dia daripada murka ataupun marah, benci dan sebagainya kan. Dan benda ni pun semuanya belum tentu orang yang berilmu dia boleh buat. Belum tentu orang yang berilmu dia boleh buat. Tapi kalau dia berilmu dia buat, insya-Allah tabarakallah. Benda-benda ni memang susah. Tapi kalau kita betul nak jadi orang yang terbaik, orang yang nak jadi orang yang Nabi takjub dengan kita, tolong usahakan buat benda ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, habsul jawarih anit tasarrif bima la yajuz fi syar'. Dia tahan diri dia daripada melakukan dengan apa yang tidak boleh dalam syarak, tidak boleh dalam agama Islam. Contohnya dia marah. Kalau kita tengok orang luar negara kan, dia marah, kemudian dia pergi minum arak, katanya untuk hilangkan stres. Macam tu juga kat Malaysia, ada setengah orang yang dia cakap, jomlah isap rokok. Rokok ni untuk tenangkan hati, untuk hilangkan stres. Benda tu semua tak betul. Kalau kita nak hilangkan stres betul-betul, kita berdoa kepada Allah, kita mengaji, kita tadabbur Quran, kita faham apa ganjaran sabar sebagainya kan. Kita ada usaha je isap rokok. Ada usaha je pergi buat apa yang Allah dan Rasul tak, apa yang agama Islam larang.
Ramai tak orang macam tu? Ramai tak orang macam tu? Ramai. Dia tak sabar je, dia pergi pukul orang. Memang dekat asrama ni jadi ni. Bila dia tak sabar, contoh dia kena rotan dengan cikgu kan. Datang kat junior tumbuk. Dia bunuh. Dia buat apa lagi? Pukul sampai tak bernyawa kan. Nampak tak? Sebab apa tu? Sebab dia orang tak ada sabar. Kalau dia ada sabar ni, yang tiga dia buat. Dia tahan diri dia daripada melakukan benda yang dilarang agama Islam. Yang tak boleh dalam syariat. Kalau tahan dari apa tu? CPL pun dikira ke? CPL apa? Jadi kalau kita nak betul-betul sabar, hadirkan 3 benda dalam hati kita. First kali, tahan lidah kita daripada mengadu pada orang. Yang kedua, tahan hati kita daripada marah. Daripada rasa benda benci. Dan yang ketiga, tahan diri kita daripada buat benda yang dilarang dalam syariat. Okey. Oh, CPL couple. Sama lah tu. Dalam Al-Quran Allah sebab apa? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz, jangan dekati zina. Bukan jangan berzina. Couple tu zina tak? Cuba jawab. Couple tu zina tak? Siapa boleh jawab? Couple tu zina tak? Couple tu sendiri adalah cara untuk kita dekati zina. Awal-awal pandang-pandang. Kemudian balas surat. Lepas tu minta nombor telefon dan sebagainya. Akhirnya itu yang terjadi tu. Kat luar sana banyak kes-kes zina. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, wala taqrabuz zina. Bukan wala zina. Allah kata jangan dekati. Step-step apa dia? Pandang-pandang itu pun dah tak boleh. Apa lagi kita berkapal kan? Jadi benda tu semua kita kena bersabar lah. Bersabar daripada buat zina, apa semua. Kontrol hawa nafsu kita. Sebab apa? Kalau kita bersabar, kita akan sebut lagi ganjaran-ganjaran dia. Okey, kalau dah faham ni kita pergi yang seterusnya. Semua dah faham ke? Kalau dah faham, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang seterusnya. Kita baca. Sabar. Ni. Ini adalah yang seterusnya. Live sampai pukul berapa ya? 10 suku. InsyaAllah kita masuk laju sikit. Ada lagi 2 ayat yang kita belum bahas. 10 suku kita habis insyaAllah. Okey, sabar terbahagi kepada 3 bahagian. Sabar terbahagi pada 3 bahagian. Yang pertama, ini dia. Ini yang soalan tadi couple tadi kan. Okey, fokus. Sabar ke atas taat perintah Allah. Betapa susahnya kita nak dirikan solat. Betul tak? Berapa ramai orang zaman sekarang ni, Malaysia, negara Islam, tapi susah nak dirikan solat. Siapa setuju? Siapa setuju sila komen. Siapa setuju sila komen. Yang bawa Malaysia ni agama Islam tapi susah untuk dirikan solat. Dekat masjid pun kita tak nampak. Paling-paling pun orang-orang tua kan. Anak-anak muda tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak sabar untuk dirikan solat. Jadi first step sekali, kita contoh kalau tidur nak bangun subuh kan. Nak bangun subuh, first step sekali, okey, sabar. Okey, kita bangun. Sabar untuk bangun ni. Belum nak pergi solat, sabar untuk bangun. Okey, first. Lepas tu yang kedua, kena baca doa lepas bangun tidur. Okey, kena sabar lagi nak buat amal soleh ni. Baca doa, faham. Okey. Lepas tu sabar lagi nak pergi jalan kat bilik air, nak ambil wuduk. Kena sabar. Lepas tu masuk tandas kena baca doa. Lepas tu dah habis wuduk semua, keluar tandas kena baca doa lagi. Semua tu kena sabar. Akhirnya solat tu kita nak pergi tempat solat pun. Nak pergi tempat solat pun kena sabar. Macam ya Allah malas ni nak lawan hawa nafsu ni kan. Syaitan pula bisik, tak payah pergi solat lah. Kau berzikir cukup, selawat je cukup kan. Kemudian dia pergi dekat tempat solat tu, nak solat pun kena sabar. Ada orang yang solat kurang daripada 1 minit. 2 rakaat.
Kan? Dia solat 2 rakaat tapi kurang dia 1 minit. Baca apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Mungkin dia baca macam tu. Lepas tu baca apa semua kan. Dia solat 2 minit kurang daripada 1 minit. Okay, first kali sabar dalam taat perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini dia yang tadi soalan apa? Couple tadi kan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Inilah saya jadi wala taqrabu zina kan. Jangan mendekati zina dan sebagainya. Maksiat ni bukan zina je. Maksiat ni termasuklah benda-benda yang buat kepada dosa. Merokok, buli, apa lagi? Mengumpat. Lepas tu apa lagi? Kita buat apa lagi? Semua benda yang mendatangkan dosa. Kita tinggal solat, kita tak puasa, kita menipu, kita meniru dalam exam. Semua benda yang mendatangkan dosa, itu termasuk dalam maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kadang ada orang dapat musibah kan. Kalau musibah besar, kita dia tak sabar, okey dah lagi. Bukan maksudnya boleh. Tapi okey dah lagi berbanding orang yang dapat musibah kecil. Tapi dia punya tak sabar tu macam orang gila tak tentu arah dah. Tengok para sahabat kan. Para sahabat ni iman dengan takwa dia tinggi. Tinggi sangat. Para nabi semua takwa dan iman dia tinggi, betul tak? Menyiru dosa lah. Menyiru dalam exam kan. Itu kira dosa. Man ghasyana falaysa minna. Meniru pun dikira masuk dalam tu juga. Okay, kita sambung tadi. Dah sabar dalam musibah kan. Nabi dengan para sahabat ni iman dan takwa dia tinggi. Sangatlah tinggi. Sampai kan dia punya musibah tu, kalau nak cakap musibah tu memang tinggi betul, sampai dia cakap apa? Mata nasrullah. Bila pertolongan Allah nak sampai ni? Bila? Dia orang sampai mempersoalkan bila pertolongan Allah nak sampai kan ni? Bila pertolongan Allah nak sampai? Menunjukkan apa? Musibah yang dia orang hadapi tu memang sangat besar. Berperang, tak ada makanan, lapar, dahaga dan sebagainya. Kita zaman sekarang tak ada benda tu. Paling-paling tidak pun sehari tak makan sebab tak ada makanan tu, okey lah. Bersabar je sikit. Kan? Nabi tu sampai ada kata 3 bulan rumah Nabi tak berasap. Tak ada makanan. Orang datang minta Nabi, aku lapar. Nabi pergi cek setiap rumah isteri dia. Semua tak ada makanan. Okey, boleh Okey, jelas ke? Kalau jelas kita pergi seterusnya sebab kita dah nak habis kelas. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Yang seterusnya. Iaitu semua yang baik dan buruk adalah semua ujian untuk kita. Allah sebut dalam surah apa ni? Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarr wal khair. Al-fitnah. Fitnah. Okey, ni dia. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Allah kata apa? Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, ujian. Allah bagi tahu dalam ayat ni, keburukan dan kebaikan tu adalah ujian untuk kita. Fitnah, ujian untuk kita. Macam mana boleh jadi ujian? Kalau keburukan tu bukanlah okey lah kan, dia terima lah kan, semua tu ujian. Tapi kebaikan, macam mana? Macam mana kebaikan tu boleh jadi fitnah, ujian? Sekiranya dia dapat keburukan, dia tak bersabar, ujian. Dia dapat kebaikan, dia tak bersyukur, ujian. Ada orang kafir, kaya raya kan, tapi dia orang tak bersyukur, macam mana Ustaz? Sama dia itu adalah istidraj. Istidraj ni macam Allah bagi nikmat, lepas tu bila sampai ke akhirat, Allah azab dia azab ni. Jadi Allah beritahu, Allah menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan dan kebaikan
adalah satu ujian. Okey, jelas Jadi dalam dunia ni memang tempat kita diuji. Baik buruk semua tu kita kena perhati hati kita. Kita pergi pula dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan Allah sebut wajazahum bima sabaru wa jannatan wa harira. Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat 12 kan? Allah sebut dalam surah Al-Insan ayat 12. Wajazahum bima sabaru wa jannatan wa harira. Dan Allah akan membalas. Ini ganjaran. Ganjaran bagi orang yang bersabar dekat akhirat. Wajazahum bima sabaru wa jannatan wa harira. Dan Allah akan membalas mereka dengan kesabaran mereka. Dengan apa Allah balas mereka tu? Orang yang bersabar ni Allah balas dia orang ni dekat akhirat jannah. Jannah pun dah dimelayukan sebenarnya. Apa maksud jannah? Jannah adalah syurga. Jadi dekat dunia ni kalau kita bersabar, ganjaran dekat akhirat yang pertama adalah kita lepas daripada azab Allah dan dimasukkan dalam syurga. Itu yang pertama. Kemudian waharira. Waharira apa dia? Waharira ni adalah, siapa tahu harira tu apa? Benda yang perempuan boleh pakai tapi lelaki tak boleh pakai. Lelaki haram pakai. Cepat komen. Harira, apa itu harira? Perempuan boleh pakai tapi lelaki tak boleh pakai. Iaitu sutera. Allah akan balas bagi orang yang bersabar ni apa dia? Dengan Allah membalas mereka syurga dengan memakaikan dia orang sutera. Dekat dunia ni mungkin ada orang yang nak pakai sutera tapi tak boleh sebab dia lelaki kan. Jadi bersabar. Jadi dekat akhirat tu Allah bagi dia syurga dan pakaian yang terbaik iaitu sutera. Siapa je tak nak syurga kan? Nabi pun sendiri buat perbandingan satu laut tu kan. Satu laut kalau kita cucuk jarum ataupun kita celup jari kita dalam air, kemudian kita angkat setitik yang air yang menitik tu, itulah dunia. Itulah dunia. Nak katanya dunia ni bila kita sampai ke akhirat tu dunia macam tak ada nilai. Sebab apa? Sebab yang menitik tu itulah dunia dan yang besar luas laut tu itulah syurga. Dekat akhirat lah. Dekat akhirat. Semua syurga ni nak dibandingkannya, syurga ni sebesar, bukanlah sebesar maksudnya syurga ni luasnya macam kat laut. Laut dan yang kita celup dekat air tu kita angkat, yang menitik tu itulah dunia. Nak kata bila sampai akhirat ni dunia ni macam tak ada apa je. Macam kita cakap, kenapalah dekat dunia dulu ni aku tak bersyukur pada Allah, aku tak bersabar, aku tak banyakkan ibadah, aku tak banyak solat, tak banyak infak, tak banyak apa. Dekat akhirat lah baru kita nak menyesal. Jadi korang yang dah belajar untuk malam ni kan, semoga korang dapat amalkan semua ni. Semoga kita semua, termasuk saya, dapat amalkan apa yang kita belajar malam ni. Dan semoga kita semua dapat masuk dalam syurga dan bertemu di syurga insya-Allah. Amin. Wa jazaa'u mimma sabaru jannatan wa harira. Dan inilah balasan bagi orang yang bersabar dekat akhirat. Dekat dunia. Nanti dapat syurga. Okey. Jadi jelas ke hadis ni? Kita bahas ganjaran dia apa semua. Jelas ke? Ada yang tak jelas boleh tanya. Ustaz, macam mana nak bersabar? Okey, bersabar dengan cara kita fikir. Kita fikir balasan dia, ganjaran dia. Apa ganjaran dia kita cakap tadi? Bersyukur. Bersyukur. Dengan bersyukur tu dah ganjaran kita fikir. Kenapalah aku nak marah? Sedangkan Allah dah janjikan syurga untuk bagi orang yang bersabar. Kenapa aku nak marah?
Sudah kecil. Dia akan macam, itulah apa yang Nabi masuk kan. Orang beriman ni urusan dia semua cantik je. Sebab apa? Sebab bila dia dapat nikmat, dia syukur. Dan bila dia dapat mudarat, dia benda yang tak suka, dia apa orang kata? Dia bersabar. Dia bersabar. Itulah apa yang Nabi sebutkan tadi. Itulah orang yang Nabi takjub. Itulah orang yang Nabi takjub. Nabi ni orang yang mulia. Dia takjub pada orang yang macam ni. Tak nak ke kita jadi orang yang Nabi takjub tu? Orang yang Allah takjub, orang yang agama Islam takjub. Macam mana orang mukmin ni dia boleh urusan dia semua cantik? Tak nak ke kita jadi orang yang tu?